Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik apa khabar semua? Adik-adik sedang buat apa tu? Adik-adik dah makan ke belum? Ustaz harap kalau adik sedang main sekarang ni, Ustaz berharap kamu semua berhenti sekejap untuk daripada bermain dan dengar apa yang Ustaz ingin sampaikan di slide kita pada hari ini. Berhenti sekejap bermain. Sebab bermain ni kita boleh main bila-bila je. Tapi untuk belajar kita perlu fokus betul-betul ketika sesi pengajaran. Baiklah, pertama kalinya alhamdulillahirabbil bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadiri kelas kita yang dituai oleh Ustaz untuk sesi pembelajaran pada hari ini. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah mata pelajaran fiqh. Seperti biasa, sebelum kita mulakan kelas, marilah kita menadahkan tangan, memohon doa dan baca umur kita Al-Fatihah supaya kelas kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshu 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, kita masuk mata pelajaran kita pada hari ini. Iaitu kita akan belajar mata pelajaran fiqh, yang ini ibadat. Yang dituai oleh Ustaz tadi, iaitu Ustaz Muaz. Hari ini adalah hari Isnin. Hari ini hari Isnin, tarikh 1 hari bulan 3. Hari ini bulan baru. Bulan 3 baru masuk hari ini. Ustaz harap kamu bersemangat untuk teruskan sesi pembelajaran kita. Okeylah, sekali kamu tak bersemangat, Ustaz nak minta kamu semua buat tepuk semangatlah. Buat ikut Ustaz boleh ikut Ustaz. 1, 2, 3, tepuk semangat. Sekali lagi. Yang terakhir. Macam tu. Ustaz harap korang dah semangatlah untuk belajar. Baiklah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fiqh. Bab pertama, tajuknya adalah jeng jeng jeng. Jeng jeng. Bab 1, bersugi. Bersugi. Tengok gambar. Ada gambar gigi. Ada gambar gigi yang pegang berus gigi. Dan ada gambar mulut yang tengah tersenyum ni. Bersih tak? Putih tak? Apa maksud bersugi ni? Bersugi ni maksudnya kita membersihkan mulut dan gigi. Meh kita tengok dalam slide yang seterusnya. Okey. Pengertian bersugi. Apakah pengertian bersugi? Bersugi ialah membersihkan mulut dengan sesuatu alat yang kasar. Yakni alat yang kesat. Yakni kasar tetapi lembut. Lagi suci. Apa maksud suci? Suci ialah bersih daripada kotoran. Maksudnya tak ada kotor lah, suci.
Tadi Ustaz ni beritahu apa ni, sesuatu alat yang kasar. Kasar. Kesat. Kesat ni maksudnya kasar lah, tapi bukannya kasar yang mencederakan, tapi kasar yang sesuai dan mengikut keselesaan gigi. Bukan kasar yang mencederakan. Tu tak ada lah. Dia boleh guna ni macam mana. Tak sihat lah gigi kalau guna alat yang mencederakan gigi. Boleh nak mendatangkan efek pula pada gigi. Kuman akan datang pula kan. Tengok gambar ni. Gambar apa ni. Gigi tengah memberus dirinya sendiri. Budak dah tunjuk. Tengok. Yang pentingnya bersihkan diri sendiri. Okey. Dalil Al-Quran dan hadis tentang bersugi. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Maksudnya Allah suka orang yang menjaga kebersihan. Kebersihan Allah suka sangat. Orang yang suka jaga kebersihan diri sendiri. Okey, kita tengok pula hadis Nabi SAW, yang hadis yang disampaikan kepada salah seorang sahabat, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda. Yang berbunyi, laula an asyuk ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salatin. Yang bermaksud, andai kata tidak memberatkan umatku, pasti aku akan memerintahkan mereka untuk selalu bersiwak pada setiap hendak mengerjakan solat. Okey, kita baca sekali lagi hadis Nabi SAW bersama-sama. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, laula an asyuk ala ummati la amartumuhum bisiwak inda kulli salatin. Yang bermaksud, andai kata tidak memberatkan umatku, pasti aku akan memerintahkan mereka untuk selalu bersiwak pada setiap hendak mengerjakan solat. Hadis riwayat Al-Bukhari
nombor 887 dan Muslim nombor 252. Nabi dah bersabda ni menunjukkan bahawa begitu pentingnya menjaga kebersihan mulut, menggosok gigi, betapa pentingnya. Nabi dah menitik beratkan sehingga Nabi SAW sendiri ingin menyuruh umatnya untuk sentiasa bersiwak, menggosok gigi, bersihkan gigi, sekiranya tidak menyusahkan umat baginda itu sendiri. Kita itu sendiri. Nak katanya penting tapi tak sampai taraf wajib lah. Tak sampai taraf wajib. Penting tapi tak sampai taraf wajib. Hukum bersugi. Hukum bersugi. Apakah hukumnya? Hukum bersugi adalah sunat muakkad. Apakah sunat muakkad? Sunat muakkad ialah sunnah yang digalakkan ketika melakukan sesuatu yang ibadah. Maksudnya perkara yang sunnah. Perkara yang bukan perkara yang wajib, tapi perkara yang digalakkan. Sunnah tu maksudnya perkara yang digalakkan untuk kita buat tapi bukan sampai taraf wajib. Utamanya sebelum kita melakukan ibadah. Di antaranya kita baca Quran, kita mestilah baca dalam keadaan yang mulutnya bersih dan tidak berbau. Solat, mulut pun jangan berbau. Sebab itulah kalau kita makan benda-benda yang buat bau ni, sebelum kita solat kita kena gosok gigi. Pastikan hilang bau busuk tu. Sunat ni juga maksudnya adalah suatu kebiasaan yang Nabi Muhammad SAW biasa buat. Itu adalah sunat. So apabila kita sejak biasa buat bersiwak ni, insya-Allah kita pun telah secara tak langsung telah meniru sunnah Nabi SAW. Bagus bersiwak ni, bagus. Sebab kita tiru Nabi Muhammad SAW. Yalah. Tadi kita kata pasal bersugi. Bersugi ni bersiwak lah kiranya. Bersugi ni bersiwak. Ada 4 alat bersugi. Yang pertama berus gigi. Ustaz dia berus gigi. Ustaz dia berus gigi tau. Berus gigi baru. Korang ada tak? Kalau korang ada, tunjuk ke Ustaz. Lupa. Ustaz bukan buat live. Ustaz buat video. Sharing saja. Aduh, Ustaz gurau je jangan tunjuk ke Ustaz. Jangan angkat gambar hantar DM kat Ustaz pula. Gambar bulu gigi masing-masing. Jangan Ustaz gurau je. Ni sebagai sampingan je sebagai sampingan je. Bahaya ni kalau korang tangkap gambar saya Ustaz tunjuk ni. Korang DM Ustaz tak gambar pasal video ni. Bahaya. Okey. Yang kedua, daun kering. Daun kering. Yang ketiga, sabut. Yang keempat, kayu sugi. Tengok ada 4 alat yang boleh kita gunakan untuk membersihkan mulut. Nampak tadi Ustaz. 4 perkara. 4 alat yang boleh kita gunakan untuk membersihkan gigi.
Tengok yang pertama, boros gigi. Yang pertama, boros gigi. Yang kedua, daun kering. Yang ketiga, sabut. Yang keempat adalah kayu sugi. Keempat-empat ni alat yang kasar tapi tidak mencederakan apabila digunakan. Mencederakan gigi apabila digunakan untuk membersih. Kebanyakannya di kalangan empat perkara ni yang paling banyak sekali digunakan adalah istilah apa? Istilah boros gigi. Boros gigi nampak gigi. Ustaz tunjuk lagi. Ustaz tunjuk lagi bagi gigi tau. Ustaz gigi baru. Gigi baru tau. Korang apa ada? Apa macam? Aduh. Alright, yang kedua yang paling banyak digunakan biasaannya adalah kayu sugi. Kayu sugi. Alright. Waktu-waktu yang disunatkan bersugi. Waktu-waktu yang disunatkan bersugi. Dalam buku ni ada 6, tapi sebenarnya banyak lagi. Tapi dalam buku ni ajarkan 6 sahaja waktu yang digalakkan untuk kita bersugi. Yang pertama, sebelum berwuduk. Berwuduk ni dah bersihkan diri dah. Tapi sebelum kita berwuduk pun kita pastikan mulut kita bersih. Kita berus mulut kita, kita gosok gigi. Gosok gigi. Bersihkan mulut. Sebab waktu kita ambil wuduk ni, kita just berkumur saja. Dia just berkumur saja. Kalau boleh nak bagi bersih betul-betul bersih, kita gosok gigi kita. So kita ambil wuduk. Untuk hilangkan bau. Kebiasaannya apabila kita ambil wuduk, sudah semestinya untuk kita nak beribadat. Apabila kita nak beribadat ni, mestilah kita dalam keadaan bersih. Selesa untuk menghadap Allah SWT. Contoh, ibadat yang kita ambil wuduk, iaitu baca Quran. Kita ambil Quran. Takkanlah kita nak baca Quran dengan nafas yang busuk. Takkanlah nak bagi macam tu kan. Takkanlah kita nak solat pun dengan nafas yang busuk. Tak eloklah, tak elok. Yang kedua, apabila hendak melaungkan azan. Ni hendak melaungkan azan ni kebiasaannya adalah untuk lelaki. Lelaki yang melaungkan azan. Perempuan tak. Okay, perempuan tak. So, kepada Bilal masjid ni, sebelum kita azan, pastikan korang gosok gigi dulu. Hilangkan bau. Hilangkan bau nafas busuk dulu. Nafas busuk ni. Yang ketiga, sebelum membaca Al-Quran ataupun hadis. Sebelum kita baca Al-Quran atau hadis, digalakkan untuk kita bersihkan diri. Sehingga kan ada seorang ulama iaitu pengasas mazhab Maliki, iaitu Imam Malik. Sebelum beliau membuka kitab hadis, beliau akan memastikan diri beliau sendiri mandi dan pakai wangi-wangian. Wangi-wangian. Supaya apa tahu, tapi di antara itu ada antara cara-cara menghormati ilmu yang bakal dia pelajari, iaitu hadis. Ilmu yang bakal dia belajar. Beliau belajar. Kalau dia itu tak boleh lah. Beliau kita kena hormat kepada imam-imam, ulama-ulama yang terdahulu. Yang keempat, sebelum mengerjakan solat. Ustaz beritahu dah tadi, sebelum kita solat, sebelum kita bertemu dengan Allah SWT, pastikan kita solat dalam keadaan sebersih-bersihnya. Pakaian kita, muka kita, badan kita, mulut kita, pastikan bersih sebersih-bersihnya. Sebab apa? Sebab Allah sukakan orang-orang yang bersih.
Kalau kita tak jaga kebersihan, mulut kita berbau, macam mana Allah nak terima solat kita? Allah suka orang-orang yang menjaga kebersihan diri. So kalau kita nak Allah terima solat kita, pastikan kita jaga kebersihan dengan cara di antaranya gosok gigi sebelum solat. Gosok gigi sebelum solat, mandi, biaskan diri sebelum bertemu dengan Allah SWT. Yang kelima. Kelima dah cepat ni kelima ni. Cepatnya kelima ni. Aduh, kelima Yang kelima adalah sebelum dan selepas tidur. Sebelum dan selepas tidur. Sebelum dan selepas tidur. Sebab apa? Sebab sebelum tidur, kita kena pastikan kita tidur dalam keadaan bersih supaya mulut kita ni, mulut kita makan ni mesti ada tahi sisi-sisi makanan yang lekat dekat gigi ni. Kalau kita biarkan, tambah pula waktu kita tidur, mulut pula tak bergerak, so makin power lah bakteria yang ada dalam mulut tu membiak. Kena pula pagi esok tu bangun lambat, tak gosok gigi, pergi solat je. Lagilah kuman tu lagi berkuasa, lagi power. Akhirnya menyebabkan bau busuk, gigi berlubang dan sebagainya. Gigi hitam, gigi kuning, itu masuk tanda dia orang yang tak gosok gigi lah. Tak gosok gigi. Ada pelak-pelak celah-celah gigi ni. Itu maksudnya tak bersihkan gigi. Sebab apa? Sebab kuman akan membiak di dalam mulut yang tidak bersih. Kalau korang tak jaga gigi ni, esok nanti tak tahu, mungkin tak sempat tu, nanti korang pun dah pakai dah gigi. Gigi palsu. Sebab gigi korang dah cabut-cabut. Sebab tak jaga gigi. Saya harap korang semua jaga gigi elok, gosok gigi elok. Alright. Yang keenam, pastinya disunatkan gosok gigi ketika mulut kita berbau busuk. Busuk. Kena gosok gigi. Kalau kita dah tahu dah mulut kita berbusuk, pergi cepat-cepat gosok air, ambil berus gigi, letak ubat gigi, gosok. Gosok gigi sehinggalah bersih sebersih. Okey. Hikmah bersugi. Hikmah bersugi ada 5. Ada 5. Ada 5. Yang pertama, mendapat pahala. Dapat pahala kerana apa? Sebab satu, adalah sunnah Nabi SAW. Yang kedua, adalah menjaga kebersihan. Sebab Allah suka orang yang menjaga kebersihan. Yang kedua, diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sentiasa mengikut dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mencintai dan meredai orang tersebut, sama ada di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, hikmah bersugi. Antaranya dapat menjaga kebersihan gigi. Kalau kita tak gosok gigi, kotorlah gigi tu. Akhirnya gigi tu akan dipenuhi dengan kulat dan akhirnya rosaklah gigi tu. Sampai ke gusi, bukan bakteria tu serang gusi saja. Serang gigi saja. Dia akan serang gusi, menyebabkan kita rasa sakit, dan keluar bernanah mulut ni. And then akhirnya gigi-gigi kita satu persatu jadi buruk dan cabut. Kalau gigi kekal, dah cabut tu memang susah lah. Mungkin kita akan pakai gigi palsu buat selama-lamanya. Yang keempat, menyegarkan bau mulut. Gosok gigi ni sebabnya kita nak bersihkan mulut kita. Apabila kita bersih, mestilah kita rasa segar. Mulut kita akan dapat nafas yang segar. Nafas segar. Yang kelima, menjaga kesihatan mulut dan gusi. Ingat Ustaz katakan tadi, apabila kita tak gosok gigi, gigi akan jadi buruk, akhirnya memberikan kesan kepada gusi. Gusi akan jadi berwarna merah dan bernanah, gigi-gigi jadi buruk, gigi-gigi pun jatuh, mulut pun mulalah berbau busuk. Bila berbau busuk, siapa yang nak dekat dengan kita? Nafas busuk. Siapa yang nak dekatkan kita? Siapa yang suka kita dengan bau busuk ni? Tak ada siapa yang suka. So,
Ustaz harap kamu semua dapat jaga kebersihan gigi. Kebersihan diri kamu. Terutamanya gosok gigi. Gosok gigi. Nafas. Apabila kita bercakap dengan orang, kita dah boleh tahu dah. Okey, ni apabila mulut berbau ni macam, gosok gigi ni. Mulut bau ni. Mulut berbau busuk. So, hati-hatilah. So, kita kena pastikan jaga mulut kita. Bersihkan mulut kita. Supaya apa? Supaya orang sayangkan kita, Allah pun sayangkan kita. Allah sayang kita, insya-Allah manusia pun akan sayang kita. Okey, dah siap pun. Dah habislah sahabat kita. Sebelum kita tengok latihan ni, Ustaz nak bagi kesimpulan. Kesimpulan pada bab yang pertama kita belajar ini, iaitu bab bersugi. Satu kesimpulan yang Ustaz akan huraikan. Ustaz rungkaikan satu kesimpulan saja Ustaz dapat simpulkan, iaitu begitu pentingnya menjaga kebersihan mulut. Sehingga kan Nabi SAW sendiri pun menggalakkan, menyuruh dan akan menyuruh umatnya untuk bersugi, bersiwak sebelum lakukan solat sekiranya tak menyusahkan. Macam mewajibkan akhirnya, tapi bukan wajibkan lagi. Nabi Muhammad seolah-olah ingin mewajibkan sekiranya tak memberatkan umatnya. Nak katanya, jaga kebersihan gigi ini adalah sangat-sangat penting. Sebab Allah pun suka orang-orang bersih ni. Orang yang bersuci. Tadi kita dah baca dah dalil firman Allah SWT. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka akan orang yang bertaubat dan suka akan orang-orang yang jaga kebersihan. Bayangkan kalau Allah kita buat Allah suka. Kita buat Allah cintakan kita. Kita buat apa yang Allah suruh dan Allah pun sukakan kita. Kalau Allah sukakan kita, insya-Allah makhluk-makhluk lain pun akan jatuh hati kepada kita. Okey. Baiklah. Kita masuk pada latihan. Latihan. Tengok latihan Ada 4 soalan. 4 soalan. Ustaz dia bagi arahan. Tengok arahan tu. Ustaz tengok dulu. Ustaz tunjuk arahan. Arahannya, salin semua soalan ke dalam buku tulis dan jawab semua soalan yang diberikan. Ada 4 soalan. 4 soalan. Soalan pertama, apakah erti bersugi? Yang pertama, apakah erti bersugi? Yang kedua, apakah hukum bersugi? Apakah hukum bersugi? Yang ketiga, tuliskan alat-alat bersugi. Tuliskan alat-alat bersugi. Yang keempat, berikan 2 hikmah bersugi. 2 hikmah daripada bersugi. Okey, semua soalan yang Ustaz bagi ni jawapannya ada di dalam slide. Tunggu Ustaz nak kamu baca balik slide yang Ustaz bagi ni dan kamu tulis jawapan. Jangan lupa salin soalan tu dalam buku tulis. Kalau yang tak ada buku tulis, salin dalam buku kosong ataupun kertas. Dan kalau dah siap, send. Tangkap gambar dan send kepada Ustaz. InsyaAllah Ustaz akan tanda. Ustaz akan balas. Ustaz akan tanda jawapan dalam cepat ataupun lambat. Ustaz akan balas. Okey. Alhamdulillah. Kita sudah berjaya menamatkan bab 1. Mata pelajaran fiqh. Kita dah berjaya lah. Alhamdulillah. Syukur. Allah izinkan kita berjaya habis tamatkan bab 1 pada hari ini dengan lancar. Maka berakhirlah kelas kita pada hari ini. Okey. Sebelum itu,
Video kita kali ini ditajakan oleh siapa? Ditajakan oleh mana ditajakan oleh siapa? Alah, Ustaz Haji kurang. Okey, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asnal insana fi husnil ladin wasalihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah kita akan sambung mata pelajaran kita pada hari yang lain. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam live ataupun dalam kelas nanti. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Jangan lupa siapkan kerja sekolah yang Ustaz bagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.